Selamat pagi saya ucapkan kepada panel-panel, urus setia dan para pembentang sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Cabaran Penggunaan Teknologi Maklumat dan Berkomunikasi dan perkaitannya terhadap e-hailing dalam kalangan warga emas di Bandaraya Kotak Kinabalu, Sabah. Dan masuk kepada pengenalan, Malaysia dijangkakan akan menjadi sebuah negara tua pada masa hadapan iaitu pada tahun 2030 di mana jumlah populasi penduduk yang berusia 60 tahun dan ke atas mewakili 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk daripada statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat. Warga emas mengalami masalah dari segi jurang digital yang boleh menyebabkan pengecualian sosial. Jurang digital merujuk kepada bentuk ketidaksamaan yang menjejaskan individu atau kumpulan di mana terdapat halangan untuk menghalang mereka akses kepada penggunaan ICT dalam kehidupan seharian. Kita dapat lihat bahawa warga emas cenderung lebih jarang menggunakan internet berbanding dengan kumpulan umur yang lain. Dan ini boleh menyebabkan pengecualian sosial. ICT menjadi mobiliti sebagai satu pasaran perkhidmatan yang melabelkan gabungan perkhidmatan pengangkutan kepada pengguna melalui platform teknologi maklumat seperti Uber dan Grab. Kita dapat lihat bahawa ini telah membuka peluang kepada untuk mengembangkan kapasiti untuk menghubungkan pembekal perkhidmatan iaitu driver pengangkutan dengan pelanggan. Kita mulai kepada sorotan literatur dalam kajian ini akan diulaskan berdasarkan 3 bahagian utama iaitu pemilikan alat pelanti dalam kalangan warga emas, perkhidmatan e-hailing dan juga e-hailing di Malaysia. Kita dapat lihat bahawa warga emas digambarkan sebagai teknofobia di mana mereka takut kepada penggunaan ICT kerana mereka beranggapan mereka adalah tidak mahir dalam penggunaan alat pelanti dan mereka adalah oleh hal yang sedemikian mereka mempunyai kadaran penggunaan dan pemilikan telefon bimbit yang paling rendah. Antara sebab utama kenapa warga emas tidak menggunakan telefon bimbit adalah tiada keperluan, kurang pengetahuan tentang cara penggunaan, usia, kos dan mereka tidak mempunyai alat peranti tersebut. Perkhidmatan e-hailing, istilah mobiliti sebagai perkhidmatan atau dikenali sebagai pendigitalan mobility di mana dia melabelkan gabungan perkhidmatan pengangkutan dengan pengguna melalui platform teknologi maklumat. Institusi Bahasa dan Kesusasteraan Malaysia telah mentakdirkan e-hailing sebagai proses tempahan dan tempahan kenderaan dalam talian dengan menggunakan komputer atau pelanti mudah alih. Di Amerika Utara dan Eropah, perkhidmatan ini dikenali sebagai live searching dan live hailing. Dan melihat kepada aspek e-hailing di Malaysia. Pada tahun 2017, Parlimen telah meluluskan pindahan kepada Akta Pengangkutan Awam Darat dan Lembaga Pelesenan Kenderaan Pengangkut Perdagangan yang dia membenarkan perkhidmatan e-hailing seperti Uber dan Grab ni untuk beroperasi di Malaysia mengikut undang-undang. Uber telah diperkenalkan pada tahun 2014 pada Januari, manakala Grab telah diperkenalkan pada Mei 2014. E-hailing boleh dijadikan sebagai pengangkutan utama dalam bandar kerana perkhidmatan telah berkembang secara pesat dan terdapat permintaan yang tinggi dalam bandar. Dengan aplikasi e-hailing ni, pelanggan tidak lagi perlu memanggil teksi kosong di jalan dan ini akan menyebabkan perasaan tidak selesa dan tidak cekap pada waktu yang sibuk dan juga pada waktu yang hujan. Metodologi kajian ini berbentuk kuantitatif bukan eksperimen dengan menggunakan rega bentuk kajian penyelidikan tinjauan secara cross-sectional. Teknik persampalan adalah berdasarkan Craigie dan Morgan pada 1970. Jumlah populasi warga emas di Bandaraya Kotak Kinabalu, Sabah adalah sebanyak 289,200 orang. Dan jumlah saiz sampel yang diperlukan adalah minima
383 set, namun selepas turun ke lapangan, penyelidik berjaya memungkut sebanyak 532 set sampel. Perisaian yang digunakan adalah SPSS. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dan inferensi. Deskriptif yang dimasukkan di sini adalah seperti kekerapan, nilai peratusan dan juga skomin, manakala inferensi merujuk kepada cross-step stipulation. Kita masuk kepada hasil penemuan kajian dan kita dapat lihat bahawa kebanyakan responden adalah berusia 60 hingga 64 tahun dan lelaki adalah lebih ramai daripada perempuan. Pendapatan bulanan responden kebanyakan adalah di bawah RM800. Sumber kewangan utama warga emas adalah terdiri daripada pencen dan juga pemberian ahli keluarga. Kita dapat lihat bahawa kebanyakan warga emas di Bandaraya Kota Kinabalu adalah tinggal bersama anak-anak. Dalam pemilikan alat pelanti dan tujuan penggunaan ICT ni, kita dapat lihat dalam kalangan warga emas, majoriti mereka memiliki telefon bimbit. Telefon bimbit ni mencatatkan nilai peratusan yang tertinggi iaitu 34.6%. Hal ini sedemikian kerana telefon bimbit ni dia merupakan alat pelanti yang paling kerap digunakan dan sebab dia mudah digunakan dan lebih banyak majoriti warga emas menggunakannya dalam pencarian informasi. Dan ini telefon bimbit ni lebih mudah digunakan berbandingan dengan komputer riba dan laptop. Dan dia juga bersaiz kecil dan mudah dibawa ke mana-mana. Kita dapat lihat bahawa terdapat berbagai tujuan penggunaan alat peranti ICT seperti perhubungan dan perkomunikasi, maklumat dan informasi, hiburan dan lain-lain. Kita dapat lihat bahawa perhubungan dan komunikasi mencatatkan skomin yang tertinggi dengan 3.53 di mana lebih banyak warga emas berpendapat bahawa mereka menggunakan telefon bimbit atau semua alat peranti ini hanya untuk menghubungkan dengan ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan untuk mengekalkan rangkaian sosial mereka. Kita dapat lihat di sini bahawa urusan pentadbiran mencatatkan nilai min yang terendah dengan 1.83 di mana warga emas adalah tidak mahir menggunakan alat pelanti dalam mengurus hal-hal dalam pentadbiran kerana proses yang rumit dan mereka takut untuk menanggung risiko kerugian khususnya dalam urusan pentadbiran dari perbankan. Penggunaan e-hailing dalam kalangan warga emas adalah pada tahap yang rendah disebabkan kita dapat lihat dalam graf ni, warga emas majoriti tidak menggunakan perkhidmatan e-hailing kerana hanya 37.1% warga emas di Bandaraya Kota Kinabalu ni mereka pernah menggunakan perkhidmatan e-hailing dan sebanyak 62.9% adalah tidak pernah mereka menggunakan e-hailing kerana mereka lebih cenderung menggunakan kenderaan persendirian. Ini adalah disokong oleh Kelvin Liao pada 2016 di mana masyarakat di Bandaraya Kota Kinabalu ni mereka lebih cenderung menggunakan kenderaan persendirian bagi melakukan perjalanan kerana lebih bebas dan tidak ada terpergantungan kepada pihak yang lain, selesa, cepat dan fleksibel dalam perjalanan yang dirancangkan. Kita lihat bahawa faktor kenapa warga emas tidak menggunakan perkhidmatan e-hailing ni, kita dapat lihat bahawa tiada keperluan mencatatkan nilai min yang nilai peratusan yang tertinggi iaitu bersamaan dengan 33.5% kerana warga emas yang masih lagi memandu ni mereka tidak perlu menggunakan perkhidmatan e-hailing dan mereka adalah bergantung kepada anak dalam pencapaian mobiliti mereka. Kita dapat lihat bahawa tiada peranti adalah mencatatkan nilai peratusan yang kedua tinggi. Kenapa begini? Kita dapat lihat bahawa alat peranti ni dia sebagai medium untuk kita untuk memanggil servis daripada e-hailing. Kita perlu guna telefon untuk memanggil Grab. Semua tu. Jika mereka tiada peralatan ni, secara automatiknya mereka tidak dapat menggunakan perkhidmatan e-hailing tersebut. Kita balik kepada melihat kepada berkaitan antara sosiodemografi terhadap penggunaan e-hailing dalam kalangan responden. Semua atribut menunjukkan terdapat signifikan kecuali
atribut jantina terhadap penggunaan e-hailing dalam kalangan warga emas. Kita dapat lihat di sini pada gambar raja yang pertama ni, warga emas yang mencatatkan nilai peratusan tertinggi dalam penggunaan e-hailing adalah pada usia awal persaraan, iaitu dalam lingkungan usia 60 hingga 70 tahun. Dan kita dapat lihat bahawa lelaki adalah lebih ramai menggunakan e-hailing berbanding dengan perempuan. Warga emas yang mempunyai pendapatan melebihi 3,000 lebih kerap menggunakan perkhidmatan e-hailing berbanding dengan warga emas yang hanya memperolehi pendapatan bulanan kurang daripada RM800. Kita dapat lihat bahawa selepas pesara warga emas ni, sumber pendapatan warga emas adalah lebih terhad. Kita dapat lihat bahawa perhubungan antara sumber kewangan dengan penggunaan e-hailing, kita dapat lihat bahawa warga emas yang menerima pemberian atau sokongan kewangan daripada anak-anak mencatatkan nilai peratusan tertinggi dalam penggunaan e-hailing. Kita dapat lihat bahawa warga emas yang tinggal bersendirian ni, mereka lebih kerap menggunakan perkhidmatan e-hailing berbanding dengan tinggal bersama anak. Kerana yang tinggal bersendirian ni, mereka tidak dapat pergantungan kepada anak disebabkan anak yang kerja di tempat lain, dan juga keadaan menjadi serius apabila mereka tidak lagi mampu memandu dan mereka mencari alternatif yang lain untuk mencapai mobility, iaitu penggunaan e-hailing dan juga pengangkutan awam. Dalam perbincangan hasil kajian ni, jurang digital telah menyebabkan warga emas kurang akses kepada perkhidmatan e-hailing kerana menurut Zaimri dan Amira pada tahun 2016, warga emas yang tidak mahir menggunakan alat peranti ICT adalah disebabkan mereka tidak mengutamakan telefon pintar ni sebagai medium pencarian informasi kerana mereka masih lagi bergantung kepada media tradisional untuk memperolehi informasi seperti surat khabar dan juga televisyen, radio dan sebagainya. E-hailing ni boleh dikatakan sebagai satu pilihan alternatif kepada warga emas yang tidak lagi memandu. Namun, penggunaan internet dan telefon pintar yang rendah dalam kalangan warga emas telah menimbulkan cabaran kepada mereka bagi mengakses kepada perkhidmatan e-hailing. Oleh itu, kebergantungan kepada anak-anak dalam mobiliti adalah tinggi dalam warga emas di dalam Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah disebabkan budaya kekelakaan yang diamalkan sejak dahulu lagi. Secara kesimpulannya, warga emas mengalami jurang digital di mana masih ada lagi warga emas di Bandaraya Kota Kinabalu ni, mereka tidak mempunyai sebarang alat peranti ICT, dan perkhidmatan e-hailing ni boleh dikatakan sebagai belum menjadikan satu kebiasaan kepada kehidupan warga emas kerana melebihi 60% warga emas ni tidak pernah menggunakan perkhidmatan e-hailing bagi memudahkan perjalanan mereka. Perkhidmatan e-hailing boleh dikatakan sebagai pengangkutan alternatif yang boleh memberikan kemudahan mobiliti kepada warga emas kerana dia provide door-to-door service. Dia akan menghantar customer atau penumpang ke depan pintu rumah yang telah ditetapkan. Penghargaan diucapkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah membekalkan geran untuk menyokong dalam menyempurnakan penyelidikan ini. Sekian, terima kasih.